أمة عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Minggu sebelum ni kita dah bincangkan kias iqtirani, dan juga kita dah bincangkan sebelum-sebelum ni istilah-istilah berkaitan dengan kias iqtirani, dan kita dah bincangkan syakal-syakal bagi kias iqtirani, iaitu tafsir kias iqtirani dari sudut surah. Ada 4 syakal. Dan juga kita dah cakap tentang bahawasanya setiap syakal tu ada 16 durub, dan kesemua durub tu bukan kesemua sekali muntish. Ada sebahagian yang muntish, ada sebahagian yang hakim. Dan juga kita bincangkan tentang syakal 1 yang musannif sebut sebagai syakal yang kamil. Jadi musannif selepas bincangkan kias iqtirani, sekarang musannif akan bincangkan pula kias istisnai. Jadi perbahasan kias iqtirani dah habis, kan? Perbahasan tentang kias iqtirani dah tamat. Hari ini kita akan bincangkan kias istisnai, iaitu kisim yang kedua bagi kias. Sebelum ni kita dah takrifkan kias sebagai qaulun muallafun min aqwalin mata sulimat lazima anha li zatiha qaulun akhar. Kita bahagikan kepada 2, iaitu iqtirani dan istisnai. Dan kita takrifkan iqtirani dengan ma tuzkaru fihi natijatuhu au naqiduha bil quwwati, kan? Iqtirani. Dan juga istisnai kita takrifkan dengan ma tuzkaru fihi natijatuhu au naqiduha bil fi'li. Dan kita telah huraikan satu-satu bil quwwah tu apa maksud dan bil fi'li tu apa maksud. Bil quwwah kan? Catik apa? Bil quwwah kan? Bil quwwah tafsiran dia sebut madah sahaja, kan, tanpa surah. Dan bil fi'li itu sebut madah dan juga surah. Jadi hari ini kita nak bincangkan kias istisnai dengan ta'aruf yang kita bagikan sebelum ni. Tengok kata musannif, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa amma al-qiyasu al-istisnaiyu fasyartiyatu al-mawdu'atu fihi in kanat muttasilatan fastisna'u aini al-muqaddami yuntiju aina at-tali ka qawlina in kana hadha insanan fahuwa hayawanun lakinnahu insanun fahuwa hayawanun wastisna'u naqidi at-tali yuntiju naqida al-muqaddami ka qawlina in kana hadha insanan fahuwa hayawanun lakinnahu laysa bihayawanin fala yakunu insanan. Wa in kanat
munfasilatan haqiqiyatan fastisna'u aini ahadi al-juz'aini yuntiju naqida al-akhari wastisna'u naqidi ahadihima yuntiju aina al-akhari wa in kanat mani'ata al-jam'i fastisna'u aini ahadi al-juz'aini yuntiju naqida al-akhari wastisna'u naqidi ahadihima la yuntiju wa in kanat mani'ata al-khuluwi fal amru bil aksi. Jadi musannif teruskan dengan masuk qiyas istisna'i dengan menyebut dia punya durub yang muntish. Yang tadi kita bacakan tadi tu, musannif sebut terus durub yang muntijah bagi qiyas istisna'i yang ada 4 kisim. Qiyas istisna'i ada 4 kisim. Qiyas istisna'i ada 4 kisim. Musannif terus bincangkan durub yang muntish, sebab sebelum ni musannif dah takrifkan qiyas istisna'i ketika permulaan bab qiyas. Bukan takrifkan, dah sebut. Dah sebut qiyas tu ada ikhtirani dan istisna'i, dan musannif dah sebut contoh bagi ikhtirani dan juga istisna'i. Sekarang ni musannif lanjutkan dengan cerita tentang durub mumkinah bagi setiap kisim qiyas istisna'i. Kata musannif yang kita bacakan tadi tu, yang panjang tadi, menunjukkan bahawasanya qiyas istisna'i ni wajib ada muqaddimah yang menggunakan qadiyah syartiyah. Sebab apa? Sebab musannif sebut wa ammal qiyasu al-istisna'iyyu fasyartiyatu al-mawdu'atu fihi. Al-mawdu'atu tu al-mazkuratu. Mawdu'ah kat sini dengan maksud al-mazkurah. Dan fasyartiyatu al-mawdu'atu fihi in kanat mutasilatan. Lepas tu dia fa istisna'u. Lepas tu musannif sebut selepas tu pula wa in kanat munfasilatan haqiqiyatan. Munfasilah tu kan qadiyah syartiyah. Yang pertama musannif sebut wa in kanat fasyartiyatu mawdu'atu fihi in kanat muttasilatan. Kemudian yang kedua musannif sebut wa in kanat munfasilatan haqiqiyatan. Tu kisim kedua tu. Kemudian musannif sebut selepas tu wa in kanat mani'ata al-jam'i, kisim ketiga. Yang keempat wa in kanat mani'ata al-khuluwi fal amru bil aksi. Jadi musannif sebut fasyartiyatu al-mawdu'atu fihi, isyarat bahawasanya qiyas istisna'i wajib ada qadiyah syartiyah. Wajib ada qadiyah syartiyah. Dan kita bincang sebelum ni dalam bab qadiyah syartiyah bahawasanya qadiyah syartiyah tu ada dua. Apa dia? Muttasilah dan juga munfasilah, kan? Kemudian muttasilah tu ada luzumiyah dengan ittifaqiyah. Munfasilah ada tiga kan? Haqiqiyah, kemudian mani'atu al-jam'i faqat, mani'atu al-khuluwi faqat. Dalam qiyas istisna'i, syartiyah muttasilah yang kita guna tu mesti luzumiyah. Mesti luzumiyah sebab kita nak cari satu hukum. Kita nak cari satu hukum yang datang daripada kaedah luzum. Jadi wajib qadiyah syartiyah muttasilah yang kita guna pakai dalam qiyas istisna'i itu luzumiyah. Disebabkan syartiyah ada muttasilah, kemudian munfasilah haqiqiyah, munfasilah mani'atul jam'i, munfasilah mani'atul al-khuluwi, 4 kan. Jadinya kisim bagi qiyas istisna'i ni ada 4. Qiyas istisna'i ada 4. Menurut ataupun dengan melihat kepada jenis qadiyah syartiyah yang kita sebut tadi ni. Jadi yang pertama kita bagi tahu tadi, qadiyah qiyas istisna'i mesti dalam tu ada syartiyah
Kan, tu yang pertama, wajib. Yang kedua, kita tengok syartiyah tu ada 4 jenis. Sebelum ni kita dah belajar. Jadinya qisim bagi qiyas istisna'i ni ada 4. Tu yang kedua. Dan sebelum ni kita dah belajar bahawasanya qiyas ni qaulun mu'allafun min aqwalin. Aqwalin bermula daripada 2 dan ke atas. Jadinya salah satu qaul dalam kita punya qiyas istisna'i qadiyah syartiyah. Satu qaul kan, kena ada satu lagi. Kena ada satu lagi. Jadi yang satu lagi tu qadiyah hamliyah. Qadiyah syartiyah tu qadiyah yang pertama, muqaddimah ula. Qadiyah syartiyah qaulun yang first dalam qiyas istisna'i adalah qadiyah syartiyah. Jadi sama ada muttasilah ataupun munfasilah, haqiqiyah ataupun mani'atu al-jam'i ataupun mani'atu al-khuluwi. Jadi qadiyah syartiyah tu jadi qaul yang awal ataupun al-muqaddimatu al-ula. Dan dipanggil juga dengan al-muqaddimatu al-kubra. Terbalik. Kalau dalam qiyas apa sebelum ni iqtirani, muqaddimah ula tu muqaddimah sugra. Sekarang ni terbalik. Muqaddimah ula tu muqaddimah kubra. Jadi muqaddimah pertama ataupun muqaddimah kubra bagi qiyas istisna'i mesti syartiyah. Syartiyah tu sama ada yang 4 tadi kita sebut tadi. Kemudian qadiyah kedua ataupun muqaddimah saniyah ataupun muqaddimah sughra, qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah. Qadiyah kedua tu juga dia ada dia punya nama sendiri. Qadiyah kedua dalam qiyas istisna'i ada istilah sendiri dalam mantiq dipanggil sebagai al-muqaddimatu al-istisna'iyatu. Muqaddimah istisna'iyah. Sebab apa panggil muqaddimah istisna'iyah? Sebab dia ada lakin depan tu. Muqaddimah kedua tu muqaddimah yang bermula dengan lakin, iaitu adat istisna' dalam mantiq. Jadinya qisim bagi qiyas istisna'i ada 4. Yang pertama, al-qiyasu al-istisna'iyu fihi muttasilatun. Fihi al-muttasilatu. Itu yang pertama. Qiyas istisna'i yang terdapat padanya syartiyah muttasilah. Qisim yang kedua, al-qiyasu al-istisna'iyu fihi al-munfasilatu al-haqiqiyatu. Qiyas istisna'i yang terdapat padanya qadiyah muqaddimah yang menggunakan syartiyah munfasilah haqiqiyah. Yang ketiga, al-qiyasu al-istisna'iyu fihi al-munfasilatu mani'atu al-jam'i. Kemudian yang keempat, al-qiyasu al-istisna'iyu fihi al-munfasilatu mani'atu al-khuluwi. Kena tambah faqat kat belakang. Al-jam'i faqat, al-khuluwi faqat. Jadi ada 4 tu. Kan? Tulis sikit apa ni, Bali? Tulis aqsamu al-istisna'i.
Mindset lupa bawa. Tak ada mindset. Tidak ada mindset hidup bisnes pula. Tu tulis Mufasilah. Mufasilah mani'atu al-jam'i. Tu faqat apa tu? Ta ke dal? Salin kat buku macam tu apa dia? Faqat. Tak teringat siapa dia. Wali. Teringat sudah. Mana foto bari tak nampak pun. Tak ada ni. Ada tepi tu. Ada cok kan? Ada cok. Pedas kan? Buah apa? Buah cili ke apa? Buah cabai eh? Ha? Buah cabai ke? Buah halia ke apa? Dia pergi herba macam dia kak. Rai kak pedas. Dia pedas. Dia susu pedas. Tu aqsam qiyas istisna'i. Ada 4. Berdasarkan kepada kita lihat bahawasanya qiyas istisna'i wajib ada qadiyah syartiyah. Jadi qadiyah syartiyah tu ada 4. Qadiyah syartiyah ada 4, mutasilah dan juga munfasilah haqiqiyah, munfasilah mani'atul jam'i faqat, mani'atu al-khuluwi faqat. Jadi ada 4. Jadi yang pertama tu fihi al-mutasilatu tu fihi pada qiyas. Qiyas istisna'i yang padanya terdapat qadiyah mutasilah. Pada apa? Pada muqaddimah yang pertama. Pada muqaddimah yang pertama iaitu muqaddimah kubra. Kemudian yang kedua tu qiyas istisna'i yang terdapat padanya qadiyah syartiyah munfasilah haqiqiyah yang terdapat pada muqaddimah kubra, iaitu muqaddimah yang pertama. Begitu juga yang lagi dua tu, yang ketiga dan keempat. Tadi kita sebut bahawasanya qiyas istisna'i yang pertama iaitu qiyas yang mutasilah tu mesti guna mutasilah yang luzumiyah. Jadi yang pertama tu fihi al-muttasilatu al-luzumiyatu. Mesti luzumiyah. Sebab kalau tak lazim dia tak mengeluarkan natijah. Kalau tak lazim maka dia tidak akan mengeluarkan natijah. Dia tak menyebabkan kelahiran qaulun akhar. Jadi sebab tu kita kena gunakan yang luzumiyah. Contoh macam mana? Contoh macam in kana hadza insanan fahuwa hayawanun. Kan in kana hadza insanan fahuwa hayawanun, yang tu qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah. Sebab ada luzum ataupun ada kebersamaan, ada sebab akibat di antara insan dan juga hayawan. Kan? Insan dan hayawan tu ada alaqah. Sebelum ni kita bincangkan muttasilah yang luzumiyah tu dia ada alaqah. Alaqah sama ada sebab akibat ataupun idhafah. Kan? Tak ulang kaji lupa. Tak ulang kaji lupa. Cara nak ulang kaji mengajak. Bila mengajak terpaksa ulang kaji. Takkan sebelum nak mengajak main tak ulang kaji kan. Sekejap lagi kantoi dalam kelas. Nak terang-terang, macam mana? Tak ingat lah. Tanya budak ni macam mana? Siapa bisa buat? Mali sebab Mali. Jadi kena ulang kaji kan. Jadi kalau siapa pemalas ulang kaji tu kena mengajak lah. Jadi rajin. Tapi kita ada ulang kaji juga noh. Benda-benda lain.
khilaf-khilaf syekh ni no, kita duk ulang kaji rajin. Cari status-status yang apa, yang hot sikit kita cari. Ulang kaji tu. Kan video 30 minit ulang kaji. Tengok lagi video 30 minit. Tak tengok gitu duk sibuk apa edit video Ustaz Nazmi. Video 30 minit pula kat ruak tu. Aiman ni paling semangat dah. Saja je. Dan disebabkan kita kena guna syartiyah mutasilah luzumiyah, disebabkan tu maka kita kena aplikasikan ataupun kita kena gunakan kaedah luzum. Qaidatu al-luzum, kaedah luzum. Apa kaedah luzum? Salin. Qaidatu al-luzumi. Lepas tu buat titik bertindih. Kan qaidatu al-luzumi, titik bertindih. Bawah tu tulis yang pertama, nombor 1 tu, yalzamu min wujudi al-malzumi. Apa dia? Wujudu al-lazimi. Yalzamu min wujudi al-malzumi wujudu al-lazimi. Itu nombor 1. Nombor 2, yalzamu min adami al-lazimi adamu al-malzumi. Boleh. Yang ketiga, la yalzamu min wujudi al-lazimi wujudu al-malzumi. Yang keempat, buat sendiri. Yang keempat, yang selebihnya lah kan, boleh lah buat. Kan nak kena suap juga. Kena ulang balik nombor 1, yalzamu min wujudi al-malzumi wujudu al-lazimi. Yang kedua, yalzamu min adami al-lazimi adamu al-malzumi. Yang ketiga, la yalzamu min wujudi al-lazimi wujudu al-malzumi. Yang keempat, la yalzamu min adami al-malzumi adamu al-lazimi. Itu kaedah luzum. Qaidatu al-luzumi. Dalam qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah ada muqaddam, ada tali, kan? Ada muqaddam, ada tali. Kita sebut sebelum ni juzuk bagi apa? Bagi qadiyah syartiyah muttasilah atau qadiyah syartiyah ada muqaddam, ada tali. Kan? Muqaddam tu malzum, tali tu lazim. Muqaddam tu malzum, tali tu lazim. Jadi di antara muqaddam dan tali itu ada sesuatu yang kita namakan sebagai luzum. Ada kelaziman, ada keseiringan, tak boleh bercerai. Kalau ada satu, ada satu lagi. Kaedah luzum kata macam tu. Kalau ada muqaddam ataupun kalau ada malzum, mesti ada lazim. Tu kaedah luzum kata macam tu, kaedah aqliyah. Kemudian kaedah aqliyah luzum juga mengatakan kalau tak ada lazim, dengan maksud tak ada tali, maka mesti tak ada malzum ataupun tak ada muqaddam. Jadi lazim tu berlaku kat mana? Lazim tu berlaku dekat wujud malzum dan juga adam lazim. Luzum, kebersamaan ataupun keseiringan wajib duduk sekali, tak boleh bercerai. Yang tu ada pada dua je keadaan. Keadaan pertama wujud malzum. Bila wujudnya malzum, lazimnya wujud lazim. Lazimnya wujud lazim. Mesti wujud lazim. Dan juga luzum berlaku dekat mana? Dekat bila tak ada lazim, wajibnya mestinya tak ada malzum. Luzum tu berlaku dekat dua tu je. Yang lagi dua tu tak berlaku. Tidak lazim daripada wujud lazim, wujud malzum. Jadi tak mesti. Kalau lazim wujud, malzum wujud. Tak mesti. Kaedah akal kata macam tu. Dan juga tak mesti ataupun tak jadi luzum bila tidak ada malzum, tidak ada lazim. Jadi dua keadaan berlaku luzum, berlaku tidak bercerai, mesti duduk sekali. Yang pertama wujud malzum, yang kedua adam
tidak wujud lazim. Jadi contoh macam in kana hadza insanan fahuwa hayawanun. Muqaddam tu in kana hadza insanan. Tu muqaddam. Fahuwa hayawanun tali. Jadi kalau kita kata muqaddam tu wujud, muqaddam tu apa? Malzum. Kalau kita kata muqaddam wujud, maksudnya ini memang insan, maka mesti ini hayawan. Tali tu jadi wujud, lazim wujud. Sebab kita kata muqaddam wujud, kita kata ini memang insan, jadi ini memang hayawan. Bila kita kata sesuatu tu insan, lazim daripada tu mesti wajib sesuatu itu adalah hayawan. Kemudian kalau kita kata sesuatu ini adalah hayawan, sesuatu ini tidak ataupun bukan hayawan, maka mesti dia tu bukan insan. Sebab lazim daripada tidak ada lazim daripada adamu al-lazim, adamu malzum, iaitu muqaddam. Jadi bila kita kata tak ada ataupun ini bukan hayawan, maka ini bukan insan. Macam tu. Yang lagi dua tu tak jadi. La yalzamu min wujudi al-lazimi wujudu al-malzum. La yalzamu min adami al-malzumi adamu al-lazimi. Contoh tadi juga, kita kata lazim tu wujud. Tali lah kan. Contoh in kana haza insanan fahuwa hayawanun. Kita kata yang ni adalah hayawan. Sesuatu itu adalah hayawan. Mesti tak sesuatu tu insan? Tak mesti. Tak mesti. Boleh dia jadi apa? Beruk ke kan? Boleh jadi zirafah ke? Boleh jadi King Kong ke? Macam-macam boleh jadi. Tapi kalau sesuatu tu insan, dah confirm dia tu hayawan. Sebab tu lazim daripada wujud muqaddam wujud tali. Tapi tak lazim bila wujud tali ataupun kita kata tali tu ya berlaku, ini memang hayawan. Tak lazim daripada tu ini memang insan. Sebab boleh jadi selain insan daripada kalangan hayawan. Semut boleh, macam-macam boleh. Dan juga tak lazim la yalzamu min adami al-malzumi adamu al-lazimi. Contoh tadi juga kita kata in kana haza insanan, kita kata ini bukan insan. Kita kata ini bukan insan. Mesti tak ini bukan hayawan? Tak mesti kan? Tak mesti boleh jadi hayawan kok beruk ke? Tak mesti dia menafikan juga bahawasanya ini bukan ini hayawan. Bila kita nafi muqaddam, tak mesti tali ternafi. Bila kita isbat tali, tak mesti muqaddam isbat. Bila kita isbat muqaddam, mesti isbat tali. Bila kita nafi tali, mesti nafi muqaddam sebab ada luzum. Tu kaedah luzum. Jadi muqaddam tu, ingatlah kan, muqaddam tu malzum, tali tu lazim. Jadi kaedah luzum tadi kalau kita ganti dengan muqaddam dan tali, yalzamu min wujudi al-muqaddami wujudu al-tali. Yalzamu min adami at-tali adamu al-muqaddam. La yalzamu min wujudi at-tali wujudu al-muqaddam. La yalzamu min adami al-muqaddam adamu at-tali. Yang di situ. Jadi ana ulang balik, luzum ataupun istilzam berlaku dua keadaan saja, iaitu keadaan pertama wujud ataupun kita isbatkan muqaddam, keadaan kedua iaitu kita nafikan ataupun kita kata tiada tali. Dua tu saja. Daripada sini, daripada kaedah luzum, kita dapat duruk bagi muqaddimah bagi kias istisnai. Yang pertama,
iaitu qiyas istisnai yang pertama ni ada 4 durub. Qiyas istisnai yang muttasilah ada 4 durub. Apa dia 4 durub tu? Ambil kat kaedah tadi. Durub yang pertama tu adalah kaedah yang pertama, iaitu wujud malzum. Kita isbat malzum. Nanti dalam ayat dalam kitab dia sebut apa? Wad'u al-muqaddam. Kena salin kot noh. Oh, nampak kan? Kau balik nak salin? Ni pula ni. Ha? Hitam. Hijau tak apa nampak noh. Ni. Right ni muntish. Right ni apa? Muntish. Pangkah ni aqim. Pangkah ni aqim.
Hitam tak ada. Makan pun sedap kan? Masih am. Ha? Oh, bukan makan kali. Tak gambar lah. Ha? Hangat. Hangat ke? Ni maksud wadak ni isbat. Isbat. Maksud rafa' nafi. Istilah lah kan, istilah. Istilah dalam bab ni. Jadi isbat muqaddam, nafi tali. Dia ada dua ke? Dorok sani tu. Oh, ni silap satu. Wadak muqaddam rafa' tali. Wadak tali rafa' muqaddam lah. Muqaddam. Blur-blur power kat dah. Ingatkan blur saja. Bukan blur alik. Duk alik-alik power no. Sudah selesai. Jadi yang rek ni yang muntish. Jadi ada dua dorab sajalah yang muntish. Macam mana bagi? Tulis ringkas je. Tulis apa? Dorab satu macam ni ya tulis. Sani tulis macam ni ya. Rafa' tali. Salis wadak tali robek rafa' muqaddam. Tapi dengan maksud tu lah kan, dengan maksud wadak muqaddam tu maksud dia kan, maksud dia kan ni. Contoh ikana ada tak tulis. Tak apa. Wadak muqaddam. Lakin hadza insan. Ni natijah. Natijah dia bahawa hayawan. Dorab awal maksud dia yang ni lah kan. Muqaddimah yang first ni muqaddimah kubra. Kubra. Dan ni sugro, ataupun dipanggil juga al-istisnaiyah. Jadi maksud wadak muqaddam tu, maksud dia yang ni lah. Kita sabitkan muqaddam. Muqaddam ni kan, muqaddam ni tadi kita sabitkan, kita wadak muqaddam dengan maksud qadiyah kedua ni kita sabitkan. Lakin haza insanun. Kita nak kata, oh ini memang insan. Kita kata, kita isbat lah, kita kata ini insan. Sebab tu dia tulis itu wadak muqaddam, kita isbat muqaddam. Kita kata ini memang insan. Kita buat mujabah bukan salibah. Jadi bila kita wadak muqaddam, dia akan melahirkan natijah. Sebab apa? Sebab kita kata muqaddam ni malzum. Tali ni lazim. Kaedah sebut yalzamu min wujudi al-muqaddam wujudu al-lazim. Ataupun yalzamu min isbati al-muqaddam isbatu tali. Buka jadi ayat lain. Itu kita nak layan hak tu.
Yang apa? Yang pedas tu. Pasal cengkeh sikit. Tukar pula dia ada air. Lepas ni nak kata pedas lagi lah. Ada air. First time air. Mungkin dia ganti balik sebab pedas dia libat lebih lah. Ingat ke memang buah perisa pedas ke apa? Ke gelas tu guna untuk ni kot, bancur cabai ke apa? Blender cabai macam tu kot. Jadi dalam mantik bila bincang durub bagi apa istisnai, dia sebut macam ni saja, darbu al-awwalu tu wad'u al-muqaddam. Maksud dia macam kita tulis kat situ contoh tu. In kana haza insanan fahuwa hayawanun lakin haza insanun natijah fahuwa hayawanun. Jadi muqaddimah ula tu muqaddimah kubra yang ada qadiyah syartiyah mutasilah, ada muqaddam, ada tali. Kemudian muqaddimah kedua tu muqaddimah sughra yang kita panggil juga dengan istilah muqaddimah istisnaiyah, yang mana dalam tu kita sama ada sabitkan muqaddam ataupun kita nafi tali, ataupun kita sabitkan tali, ataupun kita nafikan muqaddam. Jadi kat sini yang berubah kat mana? Yang berubah dekat muqaddimah kedua tu. Kan? Durub yang 4 ni, ada 4. Kelainan 4-4 ni pada muqaddimah kedua. Jadi yang pertama tu, darab awal, wada' muqaddam. Wada' muqaddam dengan maksud muqaddimah kedua tu, lakin haza insanun. Kita wada' muqaddam. Kita kata haza insanun. Tu wada' muqaddam lah, kita isbat muqaddam. Ini insan, isbat lah tu. Jadinya yang kedua tu rafa' tali. Kita ambil contoh yang sama, in kana haza insanan fahuwa hayawanun lakin apa dia? Lakin huwa laisa bihayawanin. Rafa' tali. Rafa' tali tu. Lakin huwa laisa bihayawanin. Sebab kita rafa' tali, rafa' bermaksud nafi. Jadi kita letak laisa lah kat situ. Lakin huwa laisa bihayawanin. Natijah dia fahuwa laisa laisa biinsan. Dia pening lagi. Fahuwa laisa biinsan lah kan. Kalau yang kedua tu dia akan bagi natijah apa? Dia akan bagi natijah nafi malzum, nafi muqaddam. Kan tadi kaedah sebut apa? Yalzamu min adami al-lazimi adamu al-malzum, ataupun yalzamu min adami at-tali adamu al-muqaddam. Lazim daripada tu maksudnya lazim keluar qaulun akhar daripada muqaddimah istisnaiyah yang kita sama ada sabit ataupun nafi, muqaddam ataupun tali. Sedap ya. Minum sikit. Nak tengok dah ni. Nak tengok boleh tengok. Jangan tengok. Sian tengok buah. Saya nak kena bagi ke lah hampa. Ni training nak kena bagi. Bali nak boleh. Boleh lepas ni bedah lagi ya. Tapi ni tak bedah ni. Tak bedah. Terima kasih ya, tak bedah. Faham ke tak? Ni Ilyas faham tak? Mengulang Quran ni. Kat ni masjid tu. Masjid apa? Apa Dardir. Mengulang. Ke ini masjid lain. Jadi yang kedua macam kita bagi contoh tadi, yang ketiga tu macam mana apa Bali yang nombor 3 tu, ambil contoh tu juga bagi jadi nombor 3. Darab ketiga bagi syakal ke tak panggil syakal lah. Bagi apa? Bagi kias istisnai. Insanan. Tu nak tulis insan ke insanun? Nan ke nun? Insanan. Apa tu? Fahuwa hayawanun. Lakin hadha laysa bihayawanin. Laysa bihayawanin. Ini wadak tali. Lakin hadha hayawanun. Fahuwa natijah tak ada lah.
Sebab dia aqim. Dia aqim. Try padam tengok buah nombor 3 tu. Nombor 3 punya. Dah ada. In kana hadza insanan fahuwa hayawanun lakinna hadza hayawanun. Kalau ini adalah insan, maka ia adalah hayawan. Lakin ini hayawan. Adakah dia menatijahkan ini insan? Tak natijah. Dia tak mengeluarkan, tak lazim bahawasanya ini adalah insan. Sesuatu tu kalau kita kata dia hayawan, tak mesti dia tu insan, tak mesti. Dia boleh jadi selain insan. Tetapi sesuatu tu kalau kita kata dia insan, pasti, mesti, wajib dia tu hayawan. Jadi kat sini dia tak mengeluarkan natijah sebab tak lazim. Dia tak lazim. Kaedah luzum kata tak lazim, tak mesti. Sebab tu natijah tu tak keluar, jadinya dia aqim. Bila natijah tak keluar, kita panggil kias tu aqim. Aqimun, mandul. Tak beranak kan? Tak beranak aqim lah kan? Mandul. Nak merawat kemandulan macam mana? Tanya Ustaz Solah. Dia niaga. Yang robek tu samalah. Dia tak mengeluarkan natijah sebab tak lazim. Sebab kaedah luzum tadi memberitahu kita bahawasanya isbat nafi muqaddam ataupun nafi malzum tidak menatijahkan ataupun tidak membuatkan ternafi tali. Kita kata ini bukan insan. Adakah menyebabkan ini tu bukan hayawan? Tak mesti. Sebab beruk tu kat beruk kan, kita kata ini, kita tunjuk kat beruk, ini bukan insan. Adakah melazimkan ini bukan hayawan? Beruk hayawan kan? Jadi tak lazim. Disebabkan tak lazim, maka dia aqim. Durub yang keempat ni aqim. Jadi kias istisnai yang muttasilah luzumiyah, dia punya durub yang muntish ada dua saja, iaitu wad'u al-muqaddam dan juga raf'u at-tali. Yang dua lagi tu aqimun, ad-durubu al-aqimatu. Habis. Ada soalan. Kita nak masuk yang nombor 2, iaitu qisim kedua, iaitu kias istisnai yang fihi al-munfasilatu al-haqiqiyatu. Ada soalan? Mali badang pun. Dia kena khatam dulu lah. Lepas khatam tu up kat ni lah, YouTube lah. Khatam up semua. Tapi ni ada up semua tak publish dia. Oh. Itu Ustaz Ahmed tak up dah. Dia lambat lagi. Up doa tapi tak publish dia. Lepas ni ada kat YouTube, kita up kat tu pula. Kat Facebook Maktabah kita up kat playlist kan. Playlist kita up dekat Maktabah Falsafah. Admin mengajar. Rancak sikit. Boleh Ihsan? Setuju tak? Setuju tak? Tu apa sih Paul? Sebab apa tinggal saja ke macam mana? Pun ada 4 durub. Salin macam tadi sebiji. Salin sebiji macam tadi.
4 duruk bagi fihi apa al-munfasilatu al-haqiqiyatu. Bali tulis sikit. Bali saja kena. Al-munfasilatu al-haqiqiyah. Kalau yang mutasilah tadi, kita gunakan kaedah luzum. Sebab mutasilah tu ada nisbah luzum. Jadi kita guna kaedah luzum. Dan kita sebut kaedah luzum. Kalau mutasilah tadi kita guna kaedah luzum, yang ni haqiqiyah ni kita guna kaedah dua yang naqib tidak akan berhimpun dan tidak akan kosong kedua-dua sekali. Tidak boleh terhimpun dua-dua sekalian dan tak boleh terangkat dua-dua sekali. Itu kaedah tu pula. Kaedah adamu istima'i an-naqidaini wa adamu istima'i wa raf'i. Adamu istima'i wa raf'i an-naqidaini. Dua yang naqid tak boleh angkat kedua-dua sekali dan tak boleh himpun dua-dua sekali. Kaedah tu pakai. Berdasarkan kaedah ni lagi ada 4 duruk. Ada 4 duruk. Wadha' muqaddam. Macam tadi lah, salin balik. Rafa' tali, wadha' tali, rafa' muqaddam. Okay. Ni keempat-empat ni apa bagi natijah ni. Jadi keempat-empat ni muntish. Okey semua. Dan ni yuntiju. Nanti dia mati. Tujuh lapis tali. Tujuh tali. Tujuh ain. Oh, nasi Zaidi tak tak? Bilang pula ni. Duduk dekat bilik apa? Ha? Dia penat ni lah. Kelak daurah tak habis ke? 7 Ain
Ni natijah dia lah. Natijah. Contoh dia lakinnahu zawjun fahuwa laisa li fardin. Kena pakai kaedah adamu istima'i an-naqidaini wa adamu raf'i an-naqidaini. Dua yang naqid tak boleh istima' dan juga tak boleh berhimpun. Tak boleh berhimpun dan tak boleh terangkat kedua-dua sekali. Istilah tu macam tadi jugalah. Muqaddimah yang first, muqaddimah kubra. Muqaddimah kubra, muqaddimah yang second, muqaddimah sugra, dan juga dipanggil sebagai muqaddimah istisnaiyah. Jadi keempat-empat durub ni, durub mumkinah bagi istisnai yang ada munfasilah al-haqiqiyah, keempat-empat ni muntish. Jadi yang mungkin, durub mumkinah 4, yang muntish keempat-empat sekali. Jadi kesemuanya muntish. Yang akim tak ada. Untuk haqiqiyah, akim tak ada. Kesemuanya muntish. Kesemuanya beranak. Kesemuanya melahirkan natijah. Macam mana kelahiran natijah tu? Menurut kaedah yang tadi kita sebut, dua yang naqid tak boleh istimak dan tak boleh irtifak. Jadi kalau kita sabitkan ataupun kita istimak satu, kan, istimak satu dengan maksud kita sebut muqaddam ni wujud. Jadi natijah dia mestilah tidak wujud tali, kan? Tak boleh dah wujud tali sebab satu dah wujud. Sebab kaedah kata satu kena wujud, satu kena tak wujud. Jadi kalau kita kata muqaddam tu wujud, ataupun kita isbatkan muqaddam, natijah dia mesti tak wujud tali, kan? Wada' muqaddam, natijah naqid tali. Naqid tali tu dengan maksud tali tu kita ambil qadiyah yang tanakuk dengan tali tu. Naqidu tali dengan maksud al-qadiyah tu al-hasilatu ba'da tanaqudi at-tali, ataupun qadiyah yang mutanaqidah. Al-qadiyah tu al-mutanaqidatu lit-tali. So muqaddam tu al-adadu zaujun. Kan kalau munfasilah dia ada dua qadiyah, tapi kita ringkaskan, kita gunakan
al-adadu kita guna imma juga au tu, ataupun imma wa imma tu kita dah ringkaskan. Yang sebenarnya ada dua kan situ kan, al-adadu. Satu al-adadu zaujun, yang kedua al-adadu fardun. Al-adadu zaujun tu muqaddam, al-adadu fardun tu tali. Jadi kalau kita kata al-adadu zaujun, kita isbat muqaddam, natijah dia adalah naqid tali. Tali apa? Al-adadu fardun. Naqid tali al-adadu laisa bifardin. Tu naqid dia. Nanti kita tengok syarat juga sebenarnya. Tengok syarat, kena ada kuliah. Tapi sini tak bincang lah kan, tak bincang syarat bagi apa? Bagi durub ni, bagi apa? Bagi kias kita ni. Kena kuliah tu, kulu adat. Kalau tak silap lah, tak ingat, kena tengok balik. Kalau al-adadu tu qadiyah apa? Muhmalah tu kan. Satu naqid dia tu mesti kuliah. Sebab muhmalah tu fi quwwati al-juz'iyah. Tapi tak apalah, yang tu kita bincang kitab lain pula lah kan. Yang tu dibincang detail lagi. Setiap ni ada syarat. Setiap apa bentuk ataupun kisim qiyas istisna'i ni ada syarat tertentu. Jadi kat sini kita faham dulu. Misal tu al-adadu imma zaujun wa imma fardun, dengan maksud al-adadu zaujun wal adadu fardun. Bila kita sabitkan muqaddam iaitu al-adadu zaujun, natijah dia adalah naqid tali. Naqid tali dengan maksud al-adadu laisa bifardin. Bila kita kata satu adat tu zaujun, mestilah adat tu adalah bukan tali. Dia lah bukan tali. Dia mesti, bila kita kata dia zaujun, mesti dia ni bukan fardun. Tadi silap, bukan kuliah tu. Al-adadu tu dengan maksud satu adat, satu syakhsiah. Soal tu bukan al ni, apa yang istighraq, afrad jinsi tu. Tu al-ahdi lah. Al-adadu adat tertentu di kharij satu adat tertentu tu, sama ada zaujun ataupun fardun. Jadi kalau kita kata satu adat tertentu tu zaujun, dia mesti bukan fardun. So natijah dia bukan fardun tu adalah yuntiju naqidha at-tali. Tu maksud dia. Dia menatijahkan bukan tali. Naqid tu bukan tali. Jadi yang kedua pun raf'u at-tali, dengan maksud kita kata kita nafikan tali, dia akan menatijahkan diri muqaddam. Yuntiju aina al-muqaddami. Jadi bila kita sebut al-adadu imma zaujun wa imma fardun, kemudian kita buat yang kedua tu lakinnahu laisa bifardin. Lakinnahu laisa bifardin, dia bukan fardin. Natijah dia mesti zaujun. Kan fahuwa zaujun lah kan. Natijah dia iaitu yuntiju aina al-muqaddami, menatijahkan diri muqaddam, bukan naqid. Diri iaitu al-adadu zaujun. Kan al-adadu zaujun, diri. Sebelum ni kan kita sebut dalam ta'rif istisna'i, natijah tu duduk dalam kias secara bil fi'li, madah dan surah, susunan dan juga dia punya madah. Jadi al-adadu zaujun. Jadi dalam natijah tu ada al-adadu zaujun. Natijah tu al-adadu zaujun. Al-adadu zaujun tu sebiji dalam muqaddimah kubra, muqaddimah yang first. Ataupun naqid kan. Kadang-kadang tak ada ainu tapi ada naqid dalam muqaddimah. Yang ketiga wad'u at-tali, dengan maksud isbatu at-tali. Jadi kita punya misal tu al-adadu imma zaujun wa imma fardun lakinnahu apa dia? Fardun. Sebab kita wad' tali dengan maksud kita isbat tali. Lakinnahu fardun, natijah dia adalah fahuwa laisa bizaujin. Zaujin fahuwa laisa bizaujin. Dan juga yang keempat tu pun buat sendiri. Jadi yang keempat-empat
bagi empat-empat duruk yang mungkin bagi kita punya qisim istisna'i ni, iaitu yang gunakan haqiqiyah. Keempat-empat ni adalah muntijah. Habis. Kita tengok yang ketiga, iaitu yang qiyas istisna'i yang padanya terdapat syartiyah muttasilah, syartiyah munfasilah mani'atu al-jam'i faqat. Apa ni? Bali. Padam ke? Yang tu tak payah padam. Padam yang jadi yang ketiga ni kita gunakan juga kaedah, iaitu kaedah apa? Dua perkara yang bersifat mani'atu al-jam'i tak boleh himpun sekali, tapi boleh buang sekali. Dua perkara yang bersifat mani'atu al-jam'i, anda tak tahu ayat bahasa Arab dia. Dua perkara yang bersifat mani'atu al-jam'i boleh tak boleh berhimpun sekali, tetapi boleh diangkat ataupun dibuang ataupun dinafikan kedua-dua sekali. Kaedah tu, berdasarkan kaedah tu lagi ada jadi 4 duruk dan 2 sahaja yang muntis. Yang muntis tu yang mana? Yang muntis tu yang tak boleh berhimpun sekali tu. Yang tu, yang kata tak boleh berhimpun sekali tu menatijahkan dua duruk. Bila kita isbatkan muqaddam, maka ternafi tali, sebab tak boleh himpun. Bila kita isbat tali, ternafi muqaddam, tak boleh himpun kan? Bila kita bila kita nafi muqaddam kan, terisbat dah tali? Tak. Sebab boleh dua-dua, tak ada. Bila kita nafikan tali, isbat tak muqaddam? Tak. Sebab boleh buang kedua-dua sekali. Jadi kaedah yang kata tak boleh ataupun mustahil berhimpun dua perkara tu dan boleh buang dua perkara menatijahkan dua duruk, iaitu bila kita isbat muqaddam menatijahkan rafa' tali, dan bila kita isbatkan tali, rafa' muqaddam. Jadi yang belah isbat saja yang menatijahkan nafi. Belah nafi tak menatijahkan isbat ataupun nafi. Jadi ada dua je lah yang muntish, yang belah isbat. Betul tak Malik? Setuju tak? Dia setuju lah. Tok Guru kata apa kena terima.
silap. Sorry. Dia mungkin Jadi oh kata lah pun selalu tak biasa betul. Syai'u Lakinahu abyad Fahuwa laisa bi aswad. Tulisan Bali yang kecil tu. Tulisan kita besar kita. Bali. Lebih besar dia bagi orang nampak. Jadi duduk bilik ni. Duduk dalam bilik. Dia penat kot. Tidur. Dia tidur pun ya. Nampak tak gerak dia. Jadi yang ketiga ni istisnai yang menggunakan munfasilah mani'atu al-jam'i faqat. Jadi kita kena gunakan qadiyah yang syartiyah munfasilah yang ada nisbah, ada dua perkara yang kedua-dua tu dia punya nisbah mani'atu al-jam'i faqat, bukan naqidain. Tak bolehlah guna naqidah macam tadi kan. Tidak tak jadi contoh yang ketiga ni. Kisim yang ketiga ni. Jadi kita gunakan asyai'u imma abyadu wa imma aswad, iaitu sesuatu tu sama ada putih ataupun hitam. Jadi putih dan hitam tu kedua-dua tu bukan naqidani. Dia dhid kan. Dhiddan. Dua yang dhid. Sebelum tak silap biasa cakap kot. Kalau hakikiyah kita gunakan sesuatu dan naqid bagi sesuatu. Naqid bagi sesuatu dengan maksud la bagi sesuatu. La bagi sesuatu. Aswad dan la aswad. Aswad dan la aswad. Ataupun kita gunakan al-musawi li naqid. Sesuatu yang sama maksud, sama afrad dengan naqid. Macam hidup dan mati. Yang sebenar kita kena guna hidup dan tak hidup. Tak hidup tu naqid bagi hidup. Tapi kita gunakan hidup dan mati. So mati tu al-musawi lin naqid. Sebab afrad bagi tidak hidup dan juga mati sama. Dipanggil apa? Dia ada nisbah tasawi. Jadi yang tu kalau kita nak buat syartiyah munfasilah yang mani'atu al-jam'i wal khuluwi ma'an ataupun hakikiyah, kena gunakan dua perkara yang satu perkara yang dua perkara, satu
sesuatu tu. Yang kedua tu adalah naqid bagi sesuatu tu. Bila sebut naqid dengan maksud la, salah. Sebab dua yang naqid bermaksud dua yang mujabah dan salibah. Salibah tu la, tidak bagi sesuatu, ataupun kita gunakan sesuatu dan sesuatu yang lain yang musawi lin naqid. Dia bukan naqid, naqid adalah musawi lin naqid tu satu makna yang dia punya afrad sama macam naqid. Jadi afrad bagi bagi tidak mati, tidak hidup, dan juga mati sama. Afrad mati dan tidak hidup sama, tak beza. Jadi yang tu kalau kita nak buat satu munfasilah yang hakikiyah, kena gunakan sesuatu dan dia punya naqid ataupun musawi li naqid. Jadi yang kita ambil contoh tadi ni apa? Al-adadu imma zaujun wa imma fardun, yang tu sesuatu dan musawin li naqid. Zaujun tu sesuatu, apa, fardun musawin bagi naqid bagi zaujun. Sebab naqid bagi zaujun bukan fardun. Naqid bagi zaujun tu la zaujun. Naqid bagi zaujun tidak zaujun. Tapi musawi lin naqid, musawi bagi la zaujun adalah fardun. Makna tak sama tu, makna lain. Tidak genap. Tidak genap dan ganjil tak sama. Afrad samalah, tapi makna di zihin tak sama. Sebab ada tu murakkab tu tidak dan juga zaujun. Murakkab ada dua makna sini. Kalau fardun satu makna kan, makna tak sama, cuma afrad sama dekat kharij. Tapi kalau insan dan bashar sama kan. Insan dan bashar lafaz lain, tapi makna sebiji kat zihin satu saja, ada satu. Tapi makna zaujun dan zaujun dan la zaujun dan fardun tu dua makna yang berbeza, yang ada dua di zihin, bukan ada satu macam insan dan bashar. Sebab ada tidak tu satu makna dah, tambah dengan zaujun ada dua maksud, tu satu maksud murakkab, berbeza dengan fardun tak sama. Tapi di kharij afrad sama. Jadi itu kalau kita nak buat munfasilah yang al-haqiqiyah. Kalau kita nak buat munfasilah yang mani'atu al-jam'i faqat, kita kena gunakan satu perkara dan juga al-akhassu min naqidihi. Satu perkara dan satu lagi itu pasangan dia, sesuatu yang lebih khusus daripada naqid bagi perkara yang pertama tadi. Contoh kat sini, contoh yang kita contoh tadi, asyai'u imma aswadu, aswad ke abyad, imma abyadu wa imma aswad. Jadi satu perkara kat sini yang first abyad, putih. Satu perkara lagi kita mesti ambil apa? Sesuatu yang lebih khusus daripada naqid bagi putih. Apa dia? Hitam. Sebab putih itu satu perkara kan, dia punya naqid apa? Tidak putih. Tidak putih kan? Kita kena ambil satu makna yang akhas, yang lebih khusus daripada tidak putih, iaitu hitam. Sebab bawah tidak putih itu ada apa? Ada hitam, ada jingga, ada kelabu putih anjing, ada merah, macam-macam. Kita ambil satu tu akhas lah, sebab dia duduk bawah, dia bulat kecil. Bulat besar tu tidak putih. Bawah dia tu ada hitam, macam-macam lah, oren. Ambil lah satu iaitu putih. Hitam, ambil hitam. Jadi hitam tu al-akhassu min naqidihi. Akhas daripada naqid ataupun la bagi perkara pertama iaitu putih. Akhas min la abyad, iaitu hitam. Buat faham ke tak faham? Kemudian kalau yang satu lagi, yang mani'atu al-khuluwi faqat, kita kena gunakan dua perkara, iaitu satu perkara dan juga dia punya al-a'ammu min naqidihi. Al-a'ammu min naqidihi. Ni ada sebut sikit waktu kita bincang syartiyah, kita sebut sikit je lah bagi bayang-bayang, tak sebut banyak. Ni dobik nak faham mani'atu jam'i faqat, mani'atu al-khuluwi faqat, dan juga
al-haqiqiyah. Tak faham tak ada masalah, sebab ni matan ni, dalam matan tak sebut benda ni, tapi dalam syarah sebut lah. Di peringkat kita baca matan kan, jadi kalau tak faham pun tak apalah. Nak faham lepas ni balik ni lah, tengok dalam syarah tu pun ada syarah Muhammad Syakir, dia ada sebut. Ana sebut juga sebab ana baca Muhammad Syakir tadi sebelum ni, ulang kaji sebelum ni mai sini. Jadi ana sebut jugalah. Jadi sekarang ni yang mani'atu al-jam'i faqat, iaitu asy-syai'u imma abyadu wa imma aswad lakinnahu abyad fa huwa laisa bi aswad. Tu darab nombor 1, iaitu kita wada' muqaddam ataupun kita isbatkan muqaddam, iaitu fa huwa lakinnahu abyad. Yang tu wada' muqaddam ataupun isbat muqaddam. Kita buat mai qadiyah mujabah ataupun kita buat mai sebiji muqaddam tu dekat mukadimah kedua, kan? Jadi dia punya natijah tu yuntiju naqidha at-tali fa huwa laisa bi aswad. Sebab apa dia bagi natijah fa huwa laisa bi aswad? Sebab kita sebut tadi kaedah yang kita pakai kat sini mengatakan bahawasanya dua perkara yang kita gunakan dekat sini tak boleh himpun sekali. Bila kita isbatkan satu dah, tak bolehlah satu lagi wujud. Kita katalah tak wujud, fa huwa laisa bi aswad. Bila kita kata sesuatu tu putih, kita katalah ini bukan hitam. Sesuatu tu bukan hitam. Kalau kita kata sesuatu tu hitam, natijah dia adalah sesuatu tu bukan putih, confirm. Natijah dia lazim daripada situ. Sebab kita sabit, kita istimak, kita sabitkan sesuatu, maka yang satu ni mesti tak wujud, sebab kaedah mengatakan tak boleh istimak. Tetapi bila kita nafikan muqaddam ataupun tali, dia tak menatijahkan isbat muqaddam ataupun tali. Sebab apa? Sebab boleh nafi kedua-dua sekali. Tak ada masalah. Bila kita rafa' tali, contohnya kan, kita rafa' tali, kita kata tali ni bukan. Jadi contoh kita tu asy-syai'u imma abyadu wa imma aswad lakinnahu laisa bi aswad. Sesuatu itu sama ada putih ataupun hitam. Lakin dia tu bukan hitam. Adakah menatijahkan dia tu putih? Tak. Sebab boleh jadi kelabu, boleh jadi kuning, boleh jadi warna amno, kan? Macam-macam. Parlimen bubar kan? Parlimen bubar. Boleh lah undi pos. Hampa daftar lagi. Buat tak tahu dah no. Tak cukup umur lah tahu kan. Tak cukup umur semua nak up tu. Tak boleh. 21 lah. 20 lah. Boleh lah tu. Tak cukup bulan macam baby baru keluar ni perut. Cukup bulan. Misalkan gelap belakang tu. Duduk belakang kali dengar dia kuat sekali. Jadi kalau kita kata sesuatu tu bukan aswad, jadi tak mesti sesuatu tu adalah putih. Kalau kita kata sesuatu tu bukan putih, tak mesti dia tu hitam, kan? Jadi dia tak menatijahkan pun. Dia tak bagi natijah sebab tidak ada luzum dekat situ. Tak lazim daripada menafikan muqaddam, maka sabit tali. Tak lazim daripada nafi tali, sabit muqaddam. Tapi lazim daripada sabit muqaddam, nafi tali. Dan lazim daripada sabit tali, nafi muqaddam. Habis, ada soalan? Tak ada, nak masuk yang nombor 3. Nombor berapa? 4 lah. Nombor 4. Bali main peranan sikit. Bali khidmat, lepas ni dia faham lebih lah Bali. Bali. Lepas ni Bali ngajak pula lah. Jadi terbalik Buat duit terbalik. Pangkah tu. Pangkah jadi apa? Rek jadi pangkah.
Tulis yuntiju. Rafa' tali tu yuntiju. Yuntiju lah. Nafi pada. Nafi tali. Tak, yuntiju aina. Pada. Betul tak Syekh? Saya pegang. Dan ambil contoh dalam apa? Dalam kitab Muhammad Syakir tu. Apa? Tengok dekat kaqaulina imma an yakuna haza al-mukallafu mu'minan wa imma an yakuna asiyan li maulahu lakinnahu laisa bimu'minin fahuwa asin li maulahu aw lakinnahu laisa bi asin li maulahu fahuwa mu'minun. Zaidi tulis pula. Bang Li apa nak? Tulis tu. Tulis misal. Sampai ke tak? Tinggi punya. Tulis misal. Tulis misalun. Lepas tu tulis imma an yakuna hadza al-mukallafu. Jadi sebab Bali ke? Jadi gitu. Bali besar ni. An yakuna hadza. Besar sangat. Tak tulis. Kena kecil balik, tak tulis lah. Aduh. Kena kecil ambil sederhana pula. Imma an yakuna hadza al-mukallafu mu'minan. Wa imma an yakuna kafiran. Itu mukadimah kedua, lakinnahu mu'minun. Itu natijah dia fahuwa laisa bikafirin. Sat. Tuwadak muqaddam Kalau muqaddam tak muntis lah kan. Jadi kena ambil yang kedua, rafa' tali, lakinnahu laisa kafiran.
Tadi sebab baca sebiji dalam kitab ni, dia senarai yang mungkin ke semua dulu. Dia senarai yang mungkin jadi dalam kitab ni. Natijah dia tu ainul muqaddam. Fahuwa silap ke apa ni? Buat lain. Imma an yakuna hazal mukallafu mu'minan wa imma an yakuna asiyan. Yang tadi tu untuk naqidah yang tadi ni. Sorry, silap. Imma an yakuna hazal mukallafu mu'minan wa imma an yakuna asiyan limaulahu lakinnahu laisa bimu'minin. Ambil ilmu 4 lah noh. So kan rafa' muqaddam dia lah rafa' muqaddam lah tu kan. So natijah dia ainu at-tali fahuwa asin ya. Asin sad cukup. Limaulahu yang tu yang keempat tu, dorab yang keempat. Yang misal kita ni dorab yang keempat, iaitu rafa' muqaddam ataupun nafikan muqaddam. Boleh share? Nampak ada tu? Nampak? Boleh Hafiz? Satu bari baca. Tapi tak apa, nak habak kan. Beli tu tak kat rak kan. Dia buat sungguh. Tak kat rak. Tak tinggi sekali pun. Memang tak baca lah. Tak baca dah tu. Tak tinggi sekali. Dah tak tinggi sekali sebab hadis kan. Tak tinggi lah kan. Nak baca bukan nak faham tu. Batu bari bukan biasa-biasa tu. Tak besar kan. Tak kat dalam rumah lah, berkat kan, bagi berkat. So kena beli lah. Siapa tak beli lagi nak bagi berkat rumah, kena beli Fathul Bari. Ni sampai tak ada kita hadis pun cerita dalam rumah kan. Dia letak kita apa, falsafah, mantik tak jadi. Sebab tu kita jual kat kita hadis. Dia letak kalam Aristotle kan, apa cerita kan. Ada seorang sahabat ni, orang Nigeria, nama dia Taufik. Dia minat falsafah juga lah, tapi dia pula juga hadis fiqah ni. Satu hari dia perli kita. Dia kata, hang minat falsafah, ni hadis hang tak baca no. Kelas Syekh hang tak main. Dia kata kalau orang kafir hang minat tau, dia kata. Kalau Aristotle lah. Ni kalau Nabi ni hang tak main Syekh dia kata. Kena stempel. Jadi sebab tu kita jual satu hari tu. Jadi contoh kita ni, dia daripada dua perkara yang sesuatu dan a'am. Satu lagi tu a'am, lebih umum daripada naqid bagi sesuatu yang first tadi. Jadi sesuatu tu kat sini, yang pertama tu mukmin
Mukmin kan, mukmin. Seorang mukallaf tu mukmin. Satu lagi asin. Limaulahu. Asin ni buat maksiat. Jadi mukmin tu satu perkara, dia punya nakid apa? Tidak mukmin. Nakid tu tambah tidak jadi nakid lah. Mukmin, nakid dia tidak mukmin. Asin tu lebih umum daripada tidak mukmin. Asin tu al-a'ammu, satu yang lebih umum daripada tidak mukmin, sebab tidak mukmin tu nakid bagi mukmin. Sebab asin tu lebih umum sebab apa? Sebab seorang yang buat maksiat dekat Tuhan, sama ada dia tu mukmin ataupun tidak, kafir ataupun mukmin. Sebab asin tu kan sama ada maksiat dengan cara tidak beriman, tu paling besar sekali, ataupun maksiat dengan dia buat dosa-dosa biasa saja, dia mukmin tapi dia buat dosa kan. Jadinya asin tu lebih umum daripada mukmin dan juga nakid bagi mukmin, iaitu kafir, iaitu tidak mukmin lah. Jadinya asin tu lebih umum daripada nakid mukmin ataupun tidak mukmin, kafir. Jadi tu dobit untuk kita buat mani'atu al-khuluwi faqat. Mesti dua perkara, satu perkara, satu lagi tu al-a'ammu min naqidihi, satu yang lebih umum daripada naqid dari perkara yang pertama tadi, baru jadi mani'atu al-khuluwi faqat. Contoh selalu kan kita dalam kitab mantik yang apa? Contoh dia apa tu? Tak tenggelam dan juga ayyakuna fil bahri, dan tak tenggelam kan. Sesuatu tu sama ada dia tidak ke ni berada. Sesuatu tu dia sama ada berada di ayak dan layak ataupun tidak tenggelam. Tenggelam. Tenggelam ke tak tenggelam? Tak tenggelam kot. Tak tenggelam kan. Asyai'u imma an yakuna fil bahri aw la yaraqu. Satu sama ada dia berada di ayak, dalam ayak, ataupun dia tak tenggelam. So tak tenggelam tu lebih umum daripada tidak berada di dalam ayak. Kan berada layak tu naqid, dia tidak berada layak. So tak tenggelam tu a'ammu min naqidihi. So dia a'am daripada tidak tenggelam. Sebab apa? Sebab tidak tenggelam tu sama ada berada di darat ataupun berada dalam ayak. Duduk dalam ayak pun boleh tak tenggelam. Duduk kat darat confirm dah tak tenggelam. Jadinya dua-dua tu lebih khusus daripada atas tu, iaitu tidak tenggelam. Faham tak? Bagi nampak konsep tu, kalau kita faham konsep ni, kita boleh buat contoh apa pun untuk mani'atu al-khuluwi faqat. Sebab dia hubungan di antara sesuatu dan juga al-a'ammu min naqidihi. Kalau yang mani'atu al-jam'i faqat tu hubungan di antara sesuatu dan al-akhassu min naqidihi, macam hitam dan juga putih. Kalau al-haqiqiyah hubungan di antara sesuatu dan naqid dia. Sesuatu dan naqid dia, alatul naqid dia. Hitam dan tidak hitam. Kalau hitam dan putih, yang tu mani'atu al-jam'i faqat, sebab hitam tu sesuatu, putih tu al-akhassu min tidak hitam. Tu nak bagi nampak sikit. Kalau nampak ni jelas, insya-Allah banyak benda boleh faham. Jadi untuk mani'atu al-khuluwi faqat, kat sini kita faham, dan sebelum ni kita faham, undang-undang yang kita gunakan adalah dua perkara tu tak boleh hilang kedua-dua sekali ataupun nafi kedua-dua sekali, dan boleh himpun ataupun wujud kedua-dua sekali. Jadi yang tak boleh tamanuk ataupun infisal tu berlaku dekat Adam. Dekat Adam. Maksudnya tak boleh duduk sekali ketika tiada. Tak boleh tak ada dua-dua sekali. Infisal berlaku dekat Adam atau berlaku pada khulu.
Khulu tu adam kita habaq sebelum ni kalau ingat. Khulu tu mani'atu al-khului faqat, khulu dengan maksud al-adam ataupun an-nafi. Jadi satu qadiyah yang menghalang berlaku nafi kedua-dua serentak faqat. Dengan maksud faqat dengan maksud apa? Dengan maksud boleh ijtima', boleh wujud kedua-dua sekali. Jadi kaedah kita gunakan macam mana sebut tadi, adamu al-khuluwi ataupun adamu adamu al-khuluwi. Imtina'u tak boleh al-khuluwi faqat, tetapi boleh ijtima' ataupun wujud kedua-dua sekali. Ia berdasarkan kaedah tu kita boleh dapat durub yang muntish bila mana kita sebut sesuatu tu ternafi, sesuatu tu tak ada. Bila kita sebut satu tak ada, maka menatijahkan satu lagi tu ada lah kan. Sebab tak boleh dua-dua tak ada. Kaedah kata macam tu. Okay, kalau kita kata muqaddam tak ada, kita nafi muqaddam, kita rafa' muqaddam, natijah dia isbat tali. Kalau kita rafa' ataupun kita kata tidak ada tali, maka natijah dia adalah isbat muqaddam. Kalau kita kata isbat muqaddam, natijah dia apa? Tak ada natijah. Sebab bila kita isbat muqaddam, tak mesti ternafi tali. Sebab boleh dua-dua berhimpun. Boleh dua-dua berhimpun. Jadi tak ada natijah lah. Belah isbat tak ada natijah. Natijah ada belah nafi saja. Untuk mani'atu al-khulwi faqat, natijah ada pada belah nafi. Belah nafi ada dua lah kan, nafi muqaddam, nafi tali. Kalau macam tadi mani'atu al-jam'i faqat, natijah ada pada belah isbat ataupun jamak. Kan sebab kaedah waktu tu mengatakan bahawa tak boleh himpun dua-dua sekali. Bila kita sabitkan satu lagi tak ada lah, natijah dia tak ada. Kita kata muqaddam tu ada, kita isbat muqaddam, natijah dia adalah tidak ada tali. Tu yang tadilah yang mani'atu al-jam'i faqat. So dia terbalik bagi mani'atu al-jam'i yang ni. Yang mani'atu al-khului faqat terbalik bagi mani'atu al-jam'i faqat. Sebab tu sekali dalam kitab kita musannif akan tulis. Musannif bagi tahu apa? Fal amru bil aksi wa in kanat mani'ata al-khului fal amru bil aksi. Dia kata terbalik. Jadi habis empat-empat ni, sekarang kita nak baca balik, kita nak terjemah secara direct apa kata musannif. Dan insya-Allah akan lebih cepat faham sebab kita dah huraikan satu-satu di whiteboard. Jadi kata musannif, wa ammal qiyasu al-istisna'i iyu fasyartiyatu al-mawdu'atu fihi in kanat muttasilatan. Isyarat kepada kisim yang pertama. Fastisna'u aini al-muqaddami yuntiju aina at-tali ka qaulina in kana hadha insanan fahuwa hayawanun lakinnahu insanun fahuwa hayawanun. Jadi kata musannif fasyartiyatu al-mawdu'atu tu mubtada khabar tu al-qiyasu al-istisna'i tu mubtada, syartiyatu al-mawdu'atu tu khabar. Jadi al-mawdu'atu kita sebut tadi dengan maksud al-mazkuratu. Fihi tu pada qiyas istisna'i. In kanat muttasilatan, in kanat ada dhamir dekat situ. Dhamir balik kepada mana? Balik syartiyah tu lah kan. Kalau syartiyah tu muttasilatan. Jadi terjemah dia sebelum tu fastisna'u aini al-muqaddami. Maksud fastisna'u tu maksud dia adalah fa isbatu aini al-muqaddam ataupun fa isbatu al-muqaddam. Tu istilah mantik jugalah. Dalam bab ni istisna'u. Istisna' ain muqaddam dengan maksud isbatu al-muqaddam ataupun isbatu aini al-muqaddam ataupun wad'u al-muqaddam. Semua tu sama maksud. Tadi kita guna istilah wad'u al-muqaddam. Dalam kitab mantik lain ada gunakan juga wad'u al-muqaddam. Kat sini gunakan istilah istisna'u. Maksud sama.
Maksud dia adalah isbat. Jadi fastisna'u ay fa isbatu aini al-muqaddam yuntiju aina at-tali. Musannif terus sebutkan yang muntish. Musannif tak sebut yang mungkin. Durub mungkinah yang 4 tu musannif tak sebut. Musannif sebut terus yang durub muntijah. Jadi yang pertama yang muntijah berisyartiyah, yang muttasilah adalah istisna ain muqaddam ataupun wad'u aini al-muqaddam. Yang menatijahkan yuntiju aina at-tali, menatijahkan diri tali. Dia sebut ain tu sebab apa? Sebab lawan bagi naqid. Dia sama ada ain ataupun naqid kan. Menatijahkan diri tali. Macam kita bagi contoh sebelum ni. Jadi kata musannif kaqaulina, so kaf tu litamsil sebab musannif nak bagi contoh. Kaqaulina in kana hadza insanan fahuwa hayawanun, lakinnahu insanun fahuwa hayawanun. Teruskan wastisna'u naqidi at-tali, ni durub, ni darbun yang kedua yang muntish. Istisna naqid tali menatijahkan naqid muqaddam. Macam kita sebut tadi kan, lazim daripada tidak ada tali, tidak ada muqaddam. Jadi kita istisna naqid tali menatijahkan naqid muqaddam. Ka qaulina in kana hadza insanan fahuwa hayawanun lakinnahu laysa bihayawanin fala yakunu insanan. Ni kita faham dah kan, sebab kita dah huraikan tadi. Teruskan wa in kanat munfasilatan haqiqiyatan. Jadi yang ini kisim yang kedua. Wa in kanat munfasilatan haqiqiyatan. In kanat tu in kanat asyartiyatu. Rojek ke situ. Kalau syartiyah yang dalam yang disebutkan mazkurah tu dalam kita punya kias adalah munfasilah haqiqiyah, fastisna'u aini ahadi al-juz'aini. Istisna ataupun wada' ataupun isbat diri salah satu daripada dua juzuk. Dua juzuk tu apa? Muqaddam ataupun tali. Jadi kat sini ni menunjukkan ada dua darab yang muntish, iaitu sabitkan muqaddam dan sabitkan tali, ataupun istisna ain muqaddam dan juga istisna ain tali, akan menatijahkan naqid al-akhar, iaitu inilah kalau kita istisna ain muqaddam menatijahkan naqid tali. Kalau kita istisna ain tali menatijahkan naqid muqaddam, sebut yuntiju naqidha al-akhari. Wastisna'u naqidi ahadihima yuntiju aina al-akhari. Ni lagi dua. Sorry tadi nak sebut dua, silap. Musannif sebut dua-dua lah kan. Istisna ain, lepas tu istisna naqid. Sebab kan kita sebut tadi kesemua duruk bagi munfasilah haqiqiyah ni kesemuanya muntijah. Sama ada yang kita isbat ataupun yang kita nafi. Kita isbat ain, kita isbat muqaddam dan tali menatijahkan naqid muqaddam dan tali. Kita nafikan, kita rafa' naqid, kita rafa' ataupun kita istisna naqid muqaddam ataupun tali menatijahkan ain muqaddam dan tali. Jadi kok tu terbalik. Jadi kata musannif wa istisna'u naqidi ahadihima yuntiju aina al-akhari. Fahamlah sebab kita sebut dah sebelum ni. Wa in kanat mani'ata al-jam'i, yang ni isyarat kepada kisah yang nombor 3, iaitu yang menggunakan mani'atu al-jam'i faqat. Wa in kanat mani'ata al-jam'i fasisna'u aini ahadi al-juz'aini yuntiju naqidha al-akhari. Kata musannif ni menunjukkan bahawasanya ada dua duruf yang muntish bagi mani'atu al-jam'i, iaitu dengan kita isbatkan muqaddam dan juga tali. Natijah dia apa? Natijah naqid muqaddam ataupun tali. Kemudian kata musannif wa istisna'u naqidi ahadihima la yuntiju. Isyarat bahawasanya dua lagi duruf adalah aqimatun. Kan istisna naqid ahadihima, ataupun kita rafa' ataupun kita nafi. Kita nafi salah satu daripada muqaddam ataupun tali, tidak menatijahkan sesuatu. La yuntiju. Jadi dua darab yang muntish, dua darab yang aqim bagi mani'atu al-jam'i faqat. Kemudian kata musannif wa in kanat mani'ata al-khuluwi fal amru bil aksi. Kalau syartiyah yang digunakan dalam istisna itu adalah mani'ata al-khuluwi faqat, fal amru bil aksi.
maka perkara ini ni merujuk kepada al-intaju wal uqmu. Al-intaju wal uqmu. Intaj itu dengan maksud inilah penatijahan, dan juga wal uqmu itu dengan maksud tidak menatijahkan. Jadi perkara berkaitan bagi natijah dan tak beri natijah tu bil aksi terbalik. Ni fal amru yakunu bil aksi atau fal amru kainun bil aksi. Sebab tu jar majrur kena ada muta'allaq, muta'allaq dia mahzuf. Kita letak dalam muta'allaq kan, fal amru al kainu. Fal amru kainun. Kainun tu jadi khabar bagi al amru. So muta'allaq bagi jar majrur, jadi khabar bagi al amru. Perkara ini adalah terbalik. So akas kat sini akas lughawi lah kan, bukan akas mantiqi. Yang maksud dia tu adalah an yusayyara ila akhirih tu. Ni akas lughawi. Terbalik apa maksud? Kita buatlah ayat tadi balik. Yang dekat wa in kanat mani'ata al-jam'i fastisna'u aini ahadi al-juz'aini tu kan. Kita buat terbalik, kita letak situ. Istisna'u naqidi ahadihima yuntiju. Kan yuntiju apa? Aina al-akhari. Terbalik ayat yang tu, bagi terbalik. Lepas tu wastisna'u aini ahadi al-juz'aini la yuntiju. Dia terbalik. Ambil ayat tadi bagi terbalik. Ambil ayat yang mani'atu al-jam'i faqat bagi terbalik. Jadi bila aksi itu dengan maksud bil aksi li mani'ati al-jam'i. Terbalik kepada mani'ati al-jam'i. Bil aksi terbalik li bagi mani'ati al-jam'i. Yang tadi. Habis. Settle. Lepas ni masuk as-sina'atu al-khams. Dah 2 jam. Lagi 7 minit. Dia tak sempat masuk. Kalau standard Syekh Usam bincang Sina'at al-kham ni 2 kelas. Satu kelas huraikan Sina'at al-kham yang 5 tu. Satu kelas lagi huraikan yaqiniyat. Aqsamu yaqiniyat yang digunakan dalam burhan. Burhan tu kena bina dengan muqaddimah yaqiniyah. Muqaddimah yaqiniyah ni ada 6 tak silap. Ada 6 kisim. Jadi Syekh Usam kelas yang tu, second last tu Syekh Usam bincang Sina'at al-khams. Kemudian kelas yang last sekali bincangkan aqsam yaqiniyat. Tengoklah kalau anak saya nak ringkaskan, anak masuk sikit-sikit ya. Jadi khatam minggu depan. Kalau anak saya nak bagi sebiji punya Syekh Usam, jadi 2 kelas. Syekh Usam bincang panjang juga dekat Sina'at al-kham ni sebab Sina'at al-kham ni penting. Tapi diabaikan oleh manatiqah mutaakhirin. Manatiqah mutaqaddimin bincang dalam kitab-kitab depa dekat bahagian Sina'at al-kham ni sangat panjang bincang. Bincang dengan sangat panjang, lebih panjang daripada bab-bab sebelum. Bab yang paling panjang diuraikan dalam kitab-kitab mutaqaddimin macam Ibn Sina adalah bab as-sina'atu al-khams. Detail. Jadi kat sini Syekh Usam pun detailkan juga. Jadi 2 kelas. Ada soalan? Tu yang belakang sekali, ustaz belakang dia ada soalan ustaz. Ustaz Uzaifah ada soalan. Ustaz Uzaifah. Ustaz Mursyid ada soalan. Ustaz Ilyas ada soalan. Ustaz Hasnul, Ustaz belakang. Ustaz Rashid Kelantan ada soalan. Ustaz sebelah ni ada soalan. Ustaz Kemal ada soalan. Ustaz Kemal. Tak ada, kita tangguh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.